Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada minggu yang seterusnya pada 22 hari bulan Disember untuk siri kuliah secara online di mana saya sebagai moderator dan juga admin grup Telegram Rawatan Ruqyah juga bersama dengan moderator admin grup Telegram Rawatan Ruqyah Ustaz Sinar Ruqyah. Alhamdulillah Ustaz Sinar juga telah hadir, telah masuk, okay, insyaAllah. So insyaAllah pada malam ini juga kita akan membincangkan dua tajuk untuk sesi kuliah mingguan kita, insyaAllah. Minggu ni juga kita akan bincangkan dua tajuk. Di samping tu juga kita juga akan membuka kepada sesi soal jawab, yang mana yang ada soalan dan sebagainya tu boleh bertanya soalan. Sebarang kemiskinan semasa kita di dalam grup juga, masalah-masalah di dalam grup juga boleh kita bertanya secara langsung. Okey, bertanya secara langsung di dalam kuliah online ni lah. Okey, insyaAllah. Tanpa saya melengahkan masa lagi, okey, saya akan serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kuliah pertama, faktor-faktor kegagalan ruqyah. Dan kuliah kedua nanti saya akan sambung dengan tajuk membongkar rahsia sihir. Okey, tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan kuliah bahagian pertama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana diberi peluang lagi untuk kita bertemu pada kuliah mingguan online pada malam ini. Alhamdulillah, walaupun masa kita mungkin berubah dari segi tarikh, tetapi Alhamdulillah kita masih dapat buat setiap minggu. Dan kelebihan kuliah ruqyah online kita ni ada dalam satu sesi kuliah ada dua tajuk disampaikan oleh dua peruqyah. Ini keistimewaan, keunikan kuliah online kita. Dan isi kandungan yang kita sampaikan sebenarnya apa yang kami pelajari dengan guru-guru ruqyah, tapi kami sampaikan dalam bahasa santai, dalam bahasa yang mudah difahami. Sebab ada kalanya istilah-istilah ruqyah ni, ilmu ruqyah agak sukar difahami kecuali orang mengikuti kursus dan mendalami bergaul dengan peruqyah. Kalau sekadar baca buku saja, ada yang sukar difahami. Macam saya ada seorang sahabat peruqyah yang hadiahkan dia buku ruqyah tulisan Ustaz almarhum Ustaz Perdana Ahmad. Dia katakan buku itu sukar difahami. Jadi apa yang kami sampaikan ini ada ilmu yang sukar difahami, tapi kami akan sampaikan dalam bahasa yang diharap dapat difahami oleh peserta. Kalau yang ilmu itu dari Indonesia, kami cuba sampaikan dalam bahasa Malaysia, dan untuk saya pula bahasa Malaysianya slang Sabahan, sebab saya dari Sabah. Okey, kita akan buka slide. Alhamdulillah sempat juga saya buat slide untuk kuliah minggu ini, walaupun dengan kesibukan, dan tadi petang pun saya ada mesyuarat lagi, tapi Alhamdulillah dapat disampaikan, dapat disiapkan jugalah kuliah nota slide kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kuliah yang saya sampaikan malam ini adalah faktor-faktor kegagalan ruqyah. Mengapa kita, terutama pesakit, terasa seolah-olah ruqyah tidak berkesan? Sudah 10 tahun sakit, telah mendapatkan rawatan, tapi tetap juga sakit. Ada tu berawat dengan bomo, dengan dukun, akhirnya buat keputusan, setelah bertahun sakit, minta rawatan dengan peruqyah, dengan ruqyah syariah, tetap juga dia tidak nampak kesannya. Jadi kenapa berlaku demikian? Ada faktor-faktornya.
Faktornya bukan pada ayat-ayat Quran yang dibaca, doa-doa daripada hadis Nabi. Ayat Quran adalah hak, ia adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kebengkokan pada Al-Quran dan tidak ada kelemahan pada Al-Quran. Kelemahannya sekiranya gagal dalam rawatan, kelemahannya bukan pada Al-Quran, bukan pada doa-doa dan zikir yang diajar Nabi, tapi kelemahannya adalah biasanya faktor pesakit itu sendiri ataupun puncanya daripada perawat. Jadi kita akan melihat perkara ini sebab saya bentangkan perkara tajuk ini karena ada yang masih heran kenapa ia tidak sembuh. Jadi inilah faktor-faktornya. Tidak semestinya semua faktor ini, ada lagi faktor tidak dibincangkan, tetapi inilah antara yang faktor kebiasaan di Nusantara ini, di Asia Tenggara ini yang berlaku. Oke, kita akan tengok slide. Oke, pertama pendahuluannya yang kita kena faham sebenarnya tidak ada ruqyah yang gagal, tapi perlu proses untuk mencapai rahmat Allah. Tidak ada yang gagal. Apabila di ruqyah tidak ada yang gagal, kita minta di ruqyah, seseorang bacakan Al-Quran dan kita mendengar, paling tidak manfaat kita dapat yang membaca Al-Quran dapat pahala, dan pahala membaca Al-Quran ini amat besar. Alif lam mim telah dibaca alif lam mim 3 huruf mendapat 3 pahala di darab 10. Paling kurang, sekurang-kurangnya 30 pahala. Jadi dia amat besar. Dan kita yang mendengar Al-Quran, pesakit yang mendengar Al-Quran mendapat pahala. Jadi belum sembuh juga apabila diruqyah, tetapi pahala bertambah. Dan mungkin pahala itulah yang menambah di dalam timbangan amal kita di akhirat nanti untuk kita dapat masuk surga terus. Umat Islam insya Allah jika tidak melakukan syirik akan masuk surga. Tapi persoalannya masuk surga terus kah? Atau masuk neraka dahulu? Masuk penjara neraka dahulu, baru setelah menjalani hukuman, baru masuk surga. Bergantung dengan timbangan amal kita di mizan, di padang mahsyar nanti di akhirat. Sekiranya banyak amalan kita, banyak pahala kita, tidak semestinya pahala kita banyak pahala daripada amalan. Mungkin juga Allah ampunkan sebagian dosa kita, dan kita tidak melakukan syirik, insya Allah selagi kita mengucap la ilaha illallah, akidah kita betul, kita dapat masuk surga. Jadi masih tidak gagal. Proses ruqyah ini adalah untuk mencapai rahmat Allah, Allah yang sembuhkan kita. Itu yang kita kena faham. Maka jika seseorang akhirnya meninggal dunia akibat sakit yang dialaminya, walaupun telah diruqyah, telah menjalani terapi ruqyah, maka sebenarnya Allah yang telah mentakdirkan seseorang itu sampai ajalnya melalui sakit. Ingat, Allah boleh mentakdirkan seseorang melalui ajalnya dengan berbagai cara, berbagai keadaan. Ada yang mati, meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya, ada yang meninggal dunia kerana dibunuh oleh perompak, ada yang mati akibat sakit dan macam-macam lagi keadaan. Ada pula yang dipanjangkan umurnya. Walaupun orang tu hisap rokok, tidak bersenam, tapi panjang umur pula. Orang yang menjaga kesihatan pula yang pendek umur. Jadi ini adalah qada dan qadar kehidupan manusia, ajal maut, Allah yang tentukan. Itu yang kita kena fahami. Dan dalam menyampaikan topik kita kali ini, antara rujukan saya adalah tulisan Ustaz Nuruddin Al-Indonesia. Contohnya yang terdapat dalam buku beliau bertajuk Ruqyah Mandiri Holistik, Merontokkan Belenggu Sihir dalam 99 hari. Jadi apakah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ruqyah? Menyebabkan seseorang itu rasa tidak sembuh juga. Tidak ada kesan juga ruqyah yang dilakukan terhadapnya atau ia lakukan sendiri. Mari kita akan lihat. Okey.
Antara faktor yang menyebabkan kegagalan ruqyah adalah berpunca daripada pesakit. Ada saya senaraikan beberapa itu, kita akan lihat satu persatu insya-Allah. Semoga kita ada masa untuk kita perincikan, kita huraikan faktor-faktor ini, dan boleh lagi kita huraikan nanti pada sesi soal jawab. Antara faktornya adalah, pertama, pesakit, atau dalam bahasa Indonesia mereka sebut pasien, daripada perkataan bahasa Inggris patient. Pesakit ini tidak mau diruqyah. Ada pesakit mungkin seorang remaja atau seorang muda, dia sebenarnya dia masih ragu, ataupun dia dibesarkan dalam suasana yang hanya menggunakan logik akal fikiran, jadi dia masih ragu, dia tidak ingin diruqyah. Yang ada membawa dia ruqyah mungkin ibu bapaknya, ataupun saudara mara, pakcik makcik, ini Pak Long, yang bawa dia di ruqyah sebab melihat dia sakit yang ganjil, telah pergi hospital, tidak diketahui punca penyakit. Tapi dia datang dengan hati yang terpaksa untuk di ruqyah. Ini antara faktor. Faktor ruqyah itu akan lambat nampak kesan dia. Sebab hati sendiri tidak menerima ruqyah itu sebagai satu rawatan. Seterusnya, pesakit belum siap. Dalam bahasa Indonesia belum siap, ataupun dalam bahasa kita belum bersedia. Ada pesakit tuh dia suka diruqyah, tapi dia belum bersiap untuk sembuh. Dia suka kalau Ustaz Nuruddin Al-Indusi datang ke Malaysia, dia suka Ustaz Nuruddin akan ruqyah dia. Sekiranya datang Ustaz Eri Abdul Rahim, dia suka. Dia suka diruqyah, tetapi dia tidak ada kesungguhan pada dirinya. Sebenarnya dia ingin sembuh dan lakukan apa yang perlu untuk sembuh. Di ruqyah itu seolah-olah macam hobi. Dia kata dia sakit, dah lama sakit, dia ingin sembuh, tetapi tidak menunjukkan kesungguhan. Apabila peruqyah ajar dia, okey, dalam sehari ini kamu kenalah berzikir, baca tasbih Nabi Yunus 100 kali sehari, dia tak baca. Seperti kita pergi klinik jumpa doktor kata kalau nak sembuh, makan ubat ni pagi sekali, petang sekali selama 7 hari. Kita tidak makan ubat tu, atau kita makan sehari saja, lepas tu kita berhenti. Jadi macam mana nak sembuh? Tidak ada kesungguhan. Jadi itu antara faktornya. Faktor seterusnya, kegagalan ruqyah ini adalah pesakit masih betah, bahasa Indonesia ini, ataupun merasa senang dalam kesyirikan. Sebab pesakit itu dia tidak kurang ilmu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan syirik. Ada benda syirik ia lakukan, tapi dia yang berunsur-unsur syirik, dia tidak faham, dia tidak tahu bahawa itu syirik. Dia suka simpan azimat ikat di lengan, ikat di pinggang, tampal di dinding. Dia puja-puja barang lama, dia perasap. Tak apa kalau keris kita perasap sebab untuk menjaga keris besi itu untuk tahan lama. Tapi kalau dibuat ritual, diperasap-perasap, ada jin mungkin mendampingi barang-barang lama tersebut, dan ada benda-benda berunsur-unsur syirik. Kita simpan azimat dengan simbol-simbol, petak-petak dengan nombor-nombor. Jadi pesakit tidak sedar dia melakukan perkara yang ada unsur syirik. Dan apabila kita melakukan perkara yang unsur syirik, tukarlah ia mendapat kesembuhan. Sebab Allah akan lambat mengabulkan doanya. Dan orang pun berdoa, peruqyah datang berdoa untuk dirinya, belum tentu Allah sembuhkan. Sebab mungkin Allah murka. Atau Allah ingin dia sedar dahulu sebelum Allah sembuhkan dia. Dan perkara ini banyak berlaku apabila kita tanya, mungkin di media sosial, di WhatsApp, di Telegram,
dia seseorang mengatakan dia lambat sembuh. Bila kita tanya ada simpan azimat, dia kata tak ada. Tapi apabila daripada pengalaman peruqyah pergi ke rumah pesakit, dirawat, nampaklah ada azimat. Sama ada dia lekat, dia simpan dan berbagai alasan. Dia tidak sedar bahawa yang itu azimat. Dia sangka tu lekat di dinding. Doa-doa lekat di dinding, tapi bentuk tu simbol-simbol, bukan ayat Quran. Bukan surah Yasin penuh yang untuk boleh dilekat di dinding supaya kita boleh cuba hafal. Kononnya dia tidak sedar. Jadi itu antara punca. Jadi bila di media sosial, sebahagian tu tidak akan mengaku. Pernah ada kami masuk kampung, tim peruqyah di pedalaman Sabah merawat, dan memang ada satu remaja tu kerasukan teruk. Dibuatlah. Lepas tu di dalam grup WhatsApp ruqyah ni, keluarga si sakit itu adalah komplain. Tapi dia kata dirawatlah pesakit, tapi lepas tu ditinggalkan begitu sahaja. Seolah-olah ia sindir bahawa peruqyah datang ke kampung ni bukan sebenarnya untuk berdakwah, hanya nak tunjuk glamour, nak tunjuk kehebatan. Tapi dan apabila kami tanya, adakah kenapa dia ada keluarga mereka ada simpan azimat kah? Sebab mungkin itulah faktor yang pesakit itu lambat sembuh. Tidak mengaku di WhatsApp group. Tapi jiran keluarga tersebut adalah seorang peruqyah juga. Dan direct message saya mengatakan mereka berbohong. Dia pernah meruqyah keluarga itu sebab jiran di kampung tu dia pernah pesakit itu memang mereka ada menyimpan azimat, tetapi di media sosial di WhatsApp mengatakan tiada. Saya kata ada, dia sendiri nampak. Itulah yang berlaku antara dia sebab tidak sembuh dengan segera, Allah lambatkan kesembuhan sebab ada berlaku beberapa perkara yang melanggar syariat, cuma ada pesakit tidak mengaku. Apabila itulah pentingnya rawatan berdepan. Apabila berdepan, terbongkarlah ada benda-benda. Ada tu bukan azimat, tapi ada belajar ilmu-ilmu kesaktian. Kononnya ilmu tasawuf mengenal diri, tapi sebenarnya ilmu kesaktian yang ada unsur-unsur meragukan. Tasawuf tidak salah. Tasawuf ada ilmu menyucikan diri, tazkiyatun nafs. Tetapi banyak ilmu-ilmu kebatinan, kesaktian yang mengaku tasawuf, mengaku tarikat. Pernah berlaku di pedalaman Sabah. Orang Indonesia datang. Mulanya mengajar mengaji. Di kampung tu kampung mu'alaf. Majoriti dia orang mu'alaf. Pun kagumlah, ustadzlah sebab mengajar mengaji kan. Yang penduduk kampung tu yang bercerita kepada saya sebab mereka pun ada ikut serta kursus ruqyah. Jadi mereka pun sedar bagaimana membezakan ruqyah dengan rawatan yang meragukan atau dicampur aduk. Dia katakan mulanya macam bagus dia mengajar mengaji Al-Quran. Jadi mereka pun percaya baguslah ada guru mengaji di kampung itu. Tapi lama-lama pandai seleweng. Ada perempuan ikut tinggal dengan guru mengaji itu. Malah bukan saya perempuan bujang, perempuan istri orang lari pergi tinggal dengan guru mengaji itu. Dan sebelum perkara itu berlaku, sudah confident, mungkin setahun kah, penduduk kampung telah yakin dengannya, baru dia muncul sudah, dia mulai dan cucuk jarum, ajar-ajaran sesat. Dia kata, dia mengajar mengaji, tapi dia kata ada lagi ilmu lebih tinggi. Itulah kononnya ilmu mengenal diri. Tapi sebenarnya ilmu sesat. Bukan ilmu mengenal diri yang sebenar, bukan ilmu tasawuf yang sunnah, tapi ilmu sesat. Kalau dia mengajar betul ilmu benar, kenapa bini orang, kalau orang sama istri orang, tinggal serumah dengan dia, lari tinggalkan suami, tinggal serumah, bukan bercerai. Tinggal, sehingga kan, dan yang menceritakan saya ini dia tahu betul itu cerita sebab yang wanita tinggal serumah dengan
gononnya guru mengaji itu adalah istri kepada sepupu dia. Sampai satu peringkat berkumpul penduduk kampung ingin pukul gononnya guru tersebut. Guru itu pun cabut lari. Begitu cara dia. Kalau kita sudah yakin orang tua mengajar sesat, halau dari kampung. Jangan lagi disegan-segan, dihormat-hormat. Halau, kalau dia memang ajaran sesat, halau. Sebelum melarat orang-orang lain terpengaruh, anak-anak muda kita lain terpengaruh, halau dari kampung. Seperti yang dilakukan oleh kawan saya di kampung mereka. Dan seterusnya kita lihat faktor-faktor kegagalan ruqyah. Dan juga cuma saya tidak akan bincangkan lebih lanjut, kita undur sedikit, yaitu tentang syirik nih. Ada syirik besar, akbar, ada syirik kecil, asgar atau sagir. Pernah saya uraikan ini dalam kuliah-kuliah dahulu. Mungkin kuliah akan datang kita boleh huraikan lagi lah. Masalah itulah yang kita umat Islam terutama di Malaysia ini ada perkara berunsur syirik pun kita tidak sedar. Perkara sakti luar biasa, orang berjalan atas air pun dikatakan wali Allah. Kita lupa iblis pun banyak kesaktian, dia boleh terbang dari barat ke timur dengan sekejap sahaja, tapi dia bukan wali Allah. Itu orang lupa. Lihat sejak mencari adat, sesuatu itu mencari adat dianggaplah itu karamah. Jadi hati-hati, belajarlah dulu asas akidah. Sebenarnya saya ada rancang ingin bagi kuliah pengantar kepada ilmu akidah. Kita lihat dua-dualah, jadi tidak berlaku adil. Kita akan melihat sifat 20, juga ilmu 3 serangkai. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Sebenarnya topik ini sangat mendalam, tapi nampaknya ramai orang tidak paham lagi tentang akidah. Cuma saya perlu masa, kalau saya dapat buat nota baru, coba kita perlu ringkaskan, baru saya akan sampaikan bagaimana memahami akidah yang benar dalam ajaran Islam. Oke, seterusnya faktor yang menyebabkan kegagalan, pesakit tidak komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Peruqyah, ajar amalan-amalan tertentu, baca ayat Quran tidak diamalkan. Ruqyah kata bacalah zikir tasmih Nabi Yunus 100 kali sehari, dia cuma amalkan 3 kali sehari, 3 kali ulang sahaja. Sedangkan dia sakit teruk, sudah 10 tahun sakit. Kalau sakit teruk, orang kena kanser, boleh dia makan Panadol dia sembuh? Tak, dia kena kemoterapi dan sebagainya. Begitu je, kalau dah sakit teruk, dah lama, kerasukan sejak 2 bertahun-tahun, perlu makan obat yang banyak. Ada sukatan dia, bukan dengan baca zikir subhanallah 3 kali dah sembuh. Perlulah baca zikir-zikir tertentu, contohnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir selama 100 kali sehari, mungkin selama 30 hari, 60 hari, 90 hari. Kalau boleh selama-lamanya, sebab ada pahala baca zikir ikut sunnah. Tapi tidak dibuat. Jadi itu yang lambat sembuh. Dan ada juga bukan sekadar baca ayat Quran yang tidak komitmen nih. Ayat Quran ini ada pengajaran dia, ada isi kandungannya pengajarannya, tidak ikut. Dalam Al-Quran daripada surah Al-Fatihah dan juga ada dalam ayat di Yasin, Allah telah ajar kita ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Tapi kita tidak ambil juga jalan yang lurus. Kita belajar juga ilmu konon mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, tidaklah perlu lagi sembahyang, tidak lagi wajib puasa. Boleh pergi naik haji dengan sekelip mata. Kelip mata saya kononnya sudah berada di Mekah. Kita belajar pula ilmu-ilmu begitu. Sedangkan banyak dalam ayat Al-Quran, antara dalam surah Al-Fatihah sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita lupa. Atau kita tidak tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Itu juga yang jadi masalah yang menjadikan kita lambat sembuh. Kita ingin sembuh saja, tapi kita tidak ingin
belajar memahami agama Islam. Seterusnya, pesakit terlalu mengeluh dan berputus asa daripada rahmat Allah. Cepat putus asa. Saya katakan dah 100 perawat bah dia pergi, tak juga baik. Ya kalau dah pergi 100, kenapa tak coba lagi ke yang ke 101? Mungkin perawat yang ke 101 tu dengan doanya Allah makbulkan dia sembuh. Mungkin dengan perawat ke 101 itulah bila jumpa bukan sekadar sembuh sakit fizikal, bukan sekadar sembuh daripada gangguan jin atau ain, tapi mungkin dengan Allah takdirkan jumpa perawat yang ke 101 tu akidah jadi lurus. Baru sedar azimat tu ada masalah. Azimat itu hukum asalnya haram. Dan baru sedar di rumahnya punya banyak azimat bermacam-macam jenis. Jadi dia bukan saya sembuh tapi akidahnya jadi lurus. Mungkin itu yang Allah inginkan, nak takdirkan dia jumpa perawat yang sebenar. Tapi dah 100, dah putus asa. Sedangkan ramai lupa bahawa antara dosa-dosa besar, ada ulama menulis 7 buku menyenaraikan 70 dosa besar. Dan antara dosa-dosa besar itu adalah putus asa dari rahmat Allah. Ramai kita putus asa dari rahmat Allah. Kita sakit macam-macam terus macam ada yang cakap saya dah habis sabar dah. Sudah 10 tahun saya sakit habis sabar. Jadi habis sabar apa nak buat? Pergi jumpa Sami Buddha di Thailand minta rawat dengan Sami atau teruskan minta rawatan dengan peruqyah. Dalam Islam sabar tidak boleh putus, tidak pandai habis. Sabar adalah sesuatu kekuatan. Tapi ada berputus asa daripada rahmat Allah. Berputus asa rahmat Allah ni dosa besar. Kalau menurut ulama, iblis jadi halau dari surga. Sebab diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, ia enggan, ingkar sebab dia sombong. Dia rasa diri dia dicipta daripada api, manusia daripada tanah, dia lebih tinggi. Allah laknat ia, perintahkannya keluar dari surga, pergi ke bumi. Ingat, Nabi Adam juga pun ada buat kesilapan. Makan buah khuldi, diperintahkan ke bumi. Tapi Nabi Adam diampunkan, dia memang confirm masuk surga. Dia tidak dilaknat. Apa beza dia dengan iblis? Iblis putus asa dari rahmat Allah. Apabila ia diberi hukuman, bukannya dia berdoa memohon ampun kepada Allah, agar Allah ampunkan dia, tapi dia berdoa pula minta dipanjangkan umur untuk dia dapat menyesatkan manusia. Berbeza dengan Nabi Adam. Nabi Adam ada riwayat mengatakan, dia berdoa, dia berzikir, dia memohon ampun kepada Allah, sehinggalah Allah ampunkan dia dan dia bertemu kembali dengan istrinya, Siti Hawa. Jadi di situ pengajaran dia, putus asa dari rahmat Allah ni tidak bersabar, cepat putus asa boleh menjadi faktor lewatnya untuk mendapat kesembuhan. Seterusnya, pesakit tidak mau memperbaiki keadaan hatinya. Memperbaiki keadaan hati ini adalah topik tazkiyatun nafs yang pernah kita sampaikan dan mungkin akan datang kita boleh buat lagi kuliah balik untuk ulang kaji tentang tazkiyatun nafs. Kalau ada yang di dalam grup bertanya yang ada percentage tertentu, peratusan tertentu untuk mendapat kesembuhan tertentu dan ditanya apakah yang 70% itu? 70% itulah tazkiyatun nafs. Antara faktor untuk menyebabkan dapat kesembuhan, dapat rahmat daripada Allah, dapat kesembuhan daripada Allah. Cuma bukan topik itu yang kita bincangkan sekarang. Akan datang kita boleh buat kuliah ulang kaji berkenaan perkara ini. Seterusnya, pesakit tidak mau bertaubat dan dia merasa aman dari dosa. Ada pesakit dia tidak sedar dia berdosa. Ada pesakit pernah menderhaka kepada ibunya, pernah menyebabkan ibunya tersinggung. Ibunya mungkin pernah minta dia beli sesuatu. Mungkin dia tengah keluar, ibu pesan tolong beli KFC. Tapi dia merungut. Dia kata, mak saya tak jalan lalu sana lah. Yang tempat saya jalan ni tak ada KFC.
merungut dan sebagainya. Rupa-rupanya dia menyinggung mak dia, perasaan mak dia macam-macam, boleh menyinggung tidak sedar. Sebab dan dia sangka mak dia telah ampunkan dia sebab tiap-tiap tahun akan bersalaman balik kampung, memohon ampun dan maaf di hari raya, kata kosong-kosong. Cuma orang lupa di hari raya memohon maaf, bersalaman, ada tu dianggap sebagai ritual saja. Kami ketawa-ketawa, okey, selamat hari raya, maaf zahir batin, kosong-kosong ya. Tetapi tidak dengan penuh kejiwaan. Pernah ada orang apabila dia bertelefon dengan mak dia, baru terbongkar ada sesuatu rupanya dia pernah menyinggung perasaan maknya. Itu sebab Allah rupanya balas atas kedurkaannya. Apabila ia memohon maaf kepada ibu dia maafkan dengan tulus ikhlas, sembuh. Dengan dia ruqyah mandiri, dia sembuh. Ataupun lepas tu dia jumpa peruqyah tidak pun senior, hanya budak remaja, atau peruqyah umur awal 20-an, rawat dia sembuh. Tak perlu tok guru ruqyah pergi rawat. Rupanya akar masalah dia, Allah turunkan ujian kepada dia kerana ada sesuatu dia buat. Contohnya dia menderhaka kepada ibu bapa. Dan ini yang ramai orang terlepas pandang. Dan seterusnya, pesakit tidak kenal musuh. Musuh manusia sendiri, itu setan, itu jin yang zalim dan tipu dayanya. Ini ramailah yang kena tipu daya jin setan ni, dia tidak sedar. Jadi apa pahaman dia bawa pahaman ajaran sesat, dia belajar ajaran sesat daripada seorang, tapi dia anggap itu ilmu tasawuf tahap tinggi. Dia tidak sangka dia salah, dia tidak sedar. Jadi orang macam ni yang susah untuk kita sedarkan dia, sebab dia kata dia tidak ada salah, kita yang tidak faham. Itu orang macam ni yang susah sembuh. Dan seterusnya, pesakit masih merasa selesa bersahabat dengan syaitan. Ada kaitan dengan yang tadilah. Lihat saja berapa ramai orang terpedaya dengan jin yang datang dalam mimpi. Dia tamatsul, dia tasakul dalam mimpi, lepas itu dia tamasul, menyamar jadi orang berjubah putih, berserban tinggi, berjanggut panjang, bertasbih, muka bersinar-sinar, ada nur konon. Sebenarnya jin, setan menyamar, dan akhirnya orang terpedaya berguru dengan jin di dalam mimpi yang dikatakan kononnya wali Allah. Panjang cerita ini saya ringkaskan. Seterusnya, pesakit tidak kenal dengan ruqyah mandiri. Kita baru saya diperkenalkan dengan ni ruqyah mandiri. Dulu ada datang pergi jumpa perawat, dirawat, dikasih air penawar cukup. Tapi dengan munculnya disusun sebalik silibus, datangnya perawat daripada peruqyah dari Indonesia, kita diajar satu silibus baru, yaitu pesakit juga kena rawat dirinya sendiri. Lebih disusun. Sebenarnya ilmu itu telah ada. Baca 3 kurs, hembus di telapak tangan, sapu di badan, telah ada pada zaman Nabi. Tetapi tidak dipraktikkan oleh sebagian orang, terutama pesakit. Jadi diajarlah perkara ini. Sekarang ini dinamakan ruqyah mandiri. Jadi ada yang masih tidak paham tentang ruqyah mandiri ini, sebab bukan semua perawat-perawat mengajar ruqyah mandiri. Jadi kurang. Kalau ada yang ingin sembuh lebih bagus, dia kena ruqyah mandiri. Dia selain dia pergi jumpa perawat, dia kena merawat diri sendiri. Dan bukan susah. Ruqyah mandiri ini tidak perlu bertapa di Gunung Ledang dalam gua, tidak perlu berzikir sampai tengah malam beribu-ribu kali. Amat mudah. Antara dia putaran tawaf, ruqyah putaran tawaf itu siapa-siapa boleh buat, insya-Allah ada kesan dia. Jadi itulah antara faktor-faktor kegagalan berpunca daripada pesakit. Sekarang kita lihat pula, sebelum itu saya ingin beritahu, sebelum kita lihat pula faktor yang diakibatkan oleh yang berpunca daripada peruqyah atau perawat,
kita akan melihat, saya ingin tekankan ada 2 yang selalu menjadi punca di Malaysia nih, yang lambat sembuh. Yaitu seperti dalam slide itu, 1, pesakit dan keluarga pesakit masih menyimpan azimat. Ini yang selalu berlaku, yang menjadikan lambat sembuh. Yang kedua, pesakit ni dia campur-campur rawatan. Hari ini dia jumpa peruqyah, minggu depan dia jumpa dukun. Lepas tu nanti 2 minggu kemudian dia pergi jumpa rawatan reiki dan sebagainya. Atau nanti bulan depan dia pergi jumpa Sami dari Thailand, perawatan. Sedangkan menurut ulama, apabila kita berjumpa dukun, peramal, termasuk juga dukun, 40 hari ibadah kita, termasuk doa kita tidak diterima Allah. Dikatakan macam seolah-olah tergantung di langit. Jadi hari sebelum macam katakan 20 hari yang lalu, kita pergi berawat dengan seorang dukun yang menyamar sebagai ustaz, yang memberikan kita azimat dan sebagainya. 20 hari yang lalu, bukan 40 hari, 20 hari yang lalu, dan kita pun termakan dengan telekan dia. Dia kata memang sihir ini, rekan sekerja yang menyihir atau jiran sekampung. Sedangkan rupanya dia kena sakit ain contohnya. Lepas tu dia pergi, sudah hari ini dia pergi jumpa peruqyah. Peruqyah berdoa macam mana pun mungkin tidak akan dimakbulkan Allah, sebab 30 hari yang lalu dia pergi jumpa dukun. Nanti belum sempat lepas 40 hari dia pergi jumpa lagi dukun. Jadi sampai bila doa dia akan dimakbulkan Allah? Asyik jumpa dukun. Sebab kena ingat, 40 hari doa dia tidak dimakbulkan. Dia kena lepas dulu 40 hari baru doa dia diterima Allah. Tapi belum sampai 40 hari jumpa dukun. Esok jumpa peruqyah, lusa jumpa lagi dukun. Jadi sampai bila ingin doa dia akan makbul? Dia ingin sembuh tapi Allah tidak sembuhkan, bukan berpunca daripada perawat yang ada masalah. Dia sendiri masalah, selalu campur, dan banyak ramai yang campur-campur. Pergi jumpa ni, dia kata ustaz ni masuk TV, ustaz. Tapi peruqyah tengok caranya mana, bukan cara ustaz, gaya saya ustaz, tapi ada unsur-unsur meragukan. Jadi ini kita kena ingat. Seterusnya, saya akan ringkaskan faktor kegagalan berpunca daripada perawat. Nanti kalau kurang paham, nanti bertanya di soal jawab. Saya ringkaskan saja, yaitu pertama, perawat salah diagnosis salah. Contohnya, perawat mengatakan pesakit terkena sihir. Oh ini sihir ini, rekan sekerja juga nih. Jadi dalam beberapa siri rawatan akan datang, minggu depan, bulan depan datang lagi jumpa. Asyik nak cari buhul sihir saja. Tapi rupanya sebenarnya itu pesakit bukan kena sihir, dia kena ain. Sebab kena ingat, ciri-ciri penyakit ain hampir sama dengan ciri-ciri terkena sihir. Jadi macam mana nak sembuh? Asyik nak cari buhul sihir, sedangkan dia sakit kena ain. Dia mengurus atau perut dia membusung atau dia jadi lumpuh bukan kerana dia disihir, tapi kerana ain. Jadi di situ masalah dia, salah diagnosa. Perawat itu salah diagnosa. Sebab mungkin perawat itu tidak belajar tentang ilmu tentang ain, jadi dia sikit-sikit sihir. Sebab kalau perawat cakap sihir, lebih senang buat bisnes. Sihir, oh ada sihir, biasanya bayaran akan lebih mahal. 5,000 bayaran untuk merawat sihir. Berbanding kalau ain ni susah sikit nak taruh harga yang besar, tinggi. Jadi kadang-kadang ada faktor-faktor itulah kewangan juga yang perawat. Ada tuh yang memang kurang pengalaman lah. Oke, seterusnya perawat salah fokus. Ada perawat yang fokus rawatan pada penyakit jasad semata-mata tanpa memperhatikan inti atau akar penyakit. Mungkin pesakit terkena penyakit sebab ia pernah menyinggung perasaan ibunya, seperti yang saya sebut tadi. Tapi perawat hanya tidak memberi nasihat, hanya merawat saja. Patut bagi nasihat lah, beristighfar lah, coba fikir ada salah dengan ibu kah, mohon maaf, begitu. Di sana mungkin punca masalah. Seterusnya, perawat ni salah target. Perawat hanya menumpukan, ada kaitan dengan yang sebelumnya, menumpukan kesemuan jasad saja
tapi tidak memerhatikan mental pesakit, jiwa pesakit, akidah pesakit. Dia mungkin ada mengamalkan ilmu ajaran sesat. Jadi bila perawat tidak tumpukan tuh, dia tidak bagi nasihat yang lebih menyeluruh tentang tazkiyatun nafs untuk pesakit lebih cepat sembuh. Seterusnya perawat itu sendiri salah akidah. Perawat itu sendiri merawat dengan ilmu jurus-jurus pernapasan bagi azimat kepada pesakit. Jadi perawat itu sendiri ada masalah akidah ada. Dia kata azimat itu betul, tidak ada salah. Jadi memang alamat sembuh. Carilah perawat yang perawat dengan ruqyah syariah, tidak campur aduk dengan unsur-unsur meragukan. Kalau ingin cepat sembuh. Dan tidak semestinya juga cepat sembuh, bergantung juga kepada takdir Allah, apa yang Allah takdirkan kepada kita. Seterusnya, perawat melakukan rawatan yang bercanggah dengan sunnah. Ia campur rawatan Islam, baca Quran, baca selawat, tapi dia campur juga benda-benda lain yang tidak mengikut ajaran agama. Dan biasanya perawat ini ada tuh dia tahu sebenarnya, dia campur-campur. Ada tuh dia sendiri piara jin, tapi dia akan cakap, oh ini amalan akan muncul qadam ayat. Yang jin dia piara itu itulah dia katakan qadam ayat. Dia sendiri sebenarnya tahu ilmu-ilmu dia itu ada dampingan jin, tapi dia buat-buat cerita kononnya itu qadam ayat lah dan sebagainya. Sebenarnya dia tahu ilmunya itu tidak betul sebenarnya. Ada pula perawat yang salah teknik. Dia tidak sedar ada amalan dia itu salah. Dia tidak sedar. Dia baca ruqyah tapi dia campur juga dengan teknik reiki, teknik jurus-jurus. Dia tidak sedar, dia sangka teknik itu boleh digabungkan. Ada yang tidak sedar. Jadi lambatlah sembuh. Sebab bukan berkurang jin, makin bertambah jin pada badan pesakit. Ditambah dengan jin-jin ilmu-ilmu tertentu lagi. Ilmu-ilmu ajaran salah, ajaran silap, ajaran yang ada kesesatan. Seterusnya, seperti yang saya sebut tadi itu perawat salah niat. Ada tuh karena ingin duit. Dia katalah orang penyakit ain tapi dia kata penyakit sihir. Atau dia kata ada saka, ada 5 saka. Untuk keluarkan satu jin saka, bayaran RM500 atau RM1.000. Jadi kalau 5, RM5.000. Tidak keluarkan 5 ekor jin. Dia sebenarnya money oriented. Fokusnya kepada duit. Ada tuh pula yang selalu saya jumpa perawat muda-muda. Suka merawat pesakit perempuan yang lawa-lawa, comel-comel, comel-loteh. Apabila dibuat ruqyah masal, kalau yang kakek-kakek, nenek-nenek, makcik-makcik yang kerasukan, yang perawat muda ini dia tidak datang ke sana. Dia nampak ada yang pesakit wanita yang muda-muda, comel-comel, itu yang berkumpul. Perawat muda berkumpul, umur 20-an, berkumpul sana konon ingin merawat. Pesakit pun tidaklah terlampau kerasukan, tapi di sana yang mereka berkumpul. Yang kakek-kakek, nenek-nenek itu dibagi kepada kami untuk rawat. Jadi kena jaga niat tuh, jangan salah niat, jangan nak menunjuk-nunjuk atau nak memikat pesakit pula. Seterusnya perawat salah tempat merawat. Maksudnya dia pergi ke tempat pesakit, rumah pesakit itu penuh dengan azimat, penuh dengan gambar-gambar wanita seksi melekat di dinding, gambar-gambar, ada patung-patung, patung dia onanya dia beli dari Bali dan sebagainya. Jadi memang agak sukar sebab malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah, ada patung dan sebagainya. Jadi itu juga faktor yang boleh menyebabkan lambat sembuh. Terusnya perawat salah meletakkan kedudukan dirinya. Ada perawat dia anggap dirinya seperti dokter. Sebenarnya perawat bukan dokter. Dia bagi arahan nih. Yang bagus ulama katakan perawat nih menempatkan dirinya sebagai sahabat. Seperti guru konseling, dengar keluhan pesakit. Jangan dengar siapa-siapa, oh pasal kamu nih tidak sembahyang, kamu tidak ini, kamu nih banyak langgar peraturan agama, itulah pasal kamu sakit. Kita tidak terus katakan begitu. Bukan pendekatan hukum, tapi pendekatan dakwah. Kita dengar, kita simpati. Sedikit demi sedikit, pesakit itu akan ikut nasihat kita. Apabila kita
mendekati dia seperti kawan, dengar keluhan dia dulu. Bukanlah seperti dokter, sikit-sikit, oh kamu ni sakit pasal kamu ni selalu mendadak aurat, tidak pakai tudung lagi, masih lagi tidak pakai tudung sehingga sekarang. Jadi itu yang juga akan lambat sembuh apabila perawat meletakkan dirinya tidak dalam kedudukan yang tepat. Oke, jadi kita mau ke kesimpulan sudah nih. Apa yang pesakit perlu menghadapi sekiranya ada faktor-faktor kegagalan ruqyah nih? Bagaimana ya ingin menghadapi? Oke, secara ringkas ya, yang nasihat saya, pesakit jika lambat sembuh, jangan terus membuat tuduhan perawat itu adalah punca pesakit tidak sembuh. Karena ingat, memberi kesembuhan adalah hak mutlak Allah. Jika kita lambat sembuh, kita perlu muhasabah diri, yaitu semak. Apa sebenarnya menyebabkan Allah belum memberikan kita kesembuhan. Mungkin pesakit ada membuat salah kepada ibu bapaknya, maka bertobatlah. Ucapkan astagfirullah dan mohon maaflah kepada ibu bapak. Mungkin itulah akar masalah pesakit, yaitu ia pernah menyinggung perasaan ibu bapaknya. Seterusnya, pesakit mungkin selalu mencampur adukan rawatan dirinya dengan ruqyah syariah dan kaidah perdukunan. Hari ini minta rawat peruqyah, minggu depan minta rawat dukun yang bergaya ustadz, bulan depan rawatan tenaga dalam, reki dan sebagainya, bercampur baur. Mungkin itulah puncanya. Jadi semak, muhasabah diri semak. Jadi macam mana kita tahu benda tu ada silap? Kita ada belajar ilmu, kononnya mengenal diri, rupanya ilmu itu ilmu salah, bukan ilmu betul. Jadi macam mana tahu? Cara dia, kalau kita memang kurang ilmu agama, hadirlah kuliah-kuliah agama, kuliah-kuliah berkenaan ilmu ruqyah syariah, ilmu yang perawatan yang betul, selaras ajaran Islam. Kalau kita tinggal jauh, datanglah, hadirlah kursus ruqyah online, kuliah ruqyah online. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun perawat itu penceramah itu berada, kita dapat hadiri. Kita tidak dapat ilmu itu 100%, mungkin kita dapat 30% daripada yang disampaikan, manfaat juga. Daripada langsung kita tidak hadir kuliah, langsung kita tidak tahu. Ilmu amalan kita selama ini kita sangka ilmu amalan mendekati Allah, ilmu mengenal diri, rupa-rupanya ilmu itu ilmu setan yang menyamar sebagai kunun ilmu tasawuf. Jadi kita kena berhati-hati. Karena ingat, ada beberapa tarikat sudah dikeluarkan fatwa adalah haram dan mengajar ajaran sesat. Bukan semua, tidak semua. Tapi ada yang ajarannya sesat menyamar sebagai ilmu tasawuf. Yang ada itu telah diistiharkan sesat, telah difatwakan di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi itulah kesimpulan dia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti kalau ada kurang pasti, kurang paham, dan ingin penerangan lanjut, nanti boleh tanya pada sesi soal jawab. Maka setakat ini saja penyampaian kuliah saya tentang faktor-faktor kegagalan ruqyah, dan dengan ini saya serahkan majlis seterusnya kepada moderator, yaitu Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar atas sesi kuliah yang pertama, faktor-faktor kegagalan ruqyah. Okay. Ini tajuk ni dia lebih kepada tazkirah. Okay. Tajuk ni lebih kepada tazkirah, tazkiyatun nas. Okay. Dia adalah topik-topik yang berkait rapat dengan penyucian jiwa. Okay. Saya faham. Okay. Saya faham mostly lah, hampir semua pesakit yang saya jumpa dia nak segera sembuh. Okay, dia nak segera sembuh, dia nak cepat sembuh. Dan saya juga faham kadang-kadang sakit tu memang orang kata apa, sakit yang dia alami, ujian yang dia alami tu membuatkan dia tak boleh bergerak, tak boleh ke sana ke sini dan sebagainya, yang bagi saya ujian tu juga merupakan satu ujian yang berat. So bila hadapi ujian yang berat ni, memang tak dapat lari daripada satu perasaan nak segera sembuh. Okay, nak segera sembuh. Kemudian maka dia akan, bagi dia akan mencuba apa juga kaedah, apa juga orang offer. Terutama apabila
ada kawan-kawan kita yang bagi bantuan memperkenalkan perawat-perawat tertentu. Tanpa kita sedar, perawat tu sekali imbas nampak mengikut syariat Islam, tapi bila kita renung-renungkan balik kaedah-kaedahnya, sebenarnya sudah lari daripada landasan Islam. Okay. So sebab itu kita sebagai pesakit ataupun orang awam juga perlu juga kita dedahkan dengan fahaman-fahaman asas tentang akidah dalam untuk membuat rawatan dan sebagainya. Okay. Sebab tu saya banyak kali ulang, saya bukan penyembuh. Okay. Buat rawatan dengan saya tiada jaminan sembuh. Okay. Saya bukan penyembuh, saya hanyalah tukang baca doa sahaja. Okay. Jika Allah izinkan, insya-Allah sembuh. Jika Allah tak izinkan, maka tidak akan sembuh. Sampai bila-bila pun tak sembuh juga. Okay. Tapi satu perkara yang saya berani janji, kalau tuan-tuan istiqamah dengan rawatan saya ataupun rawatan dengan Ustaz Sinar, walaupun masih tak sembuh, tapi akan dilihat dari segi kualiti akidah kita. Kualiti kita dah mula kenal akan ayat-ayat ruqyah, dah mula mengamalkan zikir-zikir syar'i, dah mula mengamalkan zikir pagi petang. Walaupun kita tak sembuh dari segi fizikal kita, tubuh badan kita, tapi dari segi akidah kita, tauhid kita, kita semakin dekat dengan Allah. So rata-rata yang mana peserta daripada kursus, daripada kuliah online ni juga kebanyakannya adalah asal daripada pesakit. Sebab sakit ni lah tuan-tuan dan puan-puan masuk ke kuliah, belajar dan belajar dan belajar. Okay. So insya-Allah saya akan masuk ke topik saya. Topik sihir ni saya hanya akan bagi beberapa slide sahaja. Okay. Masuk sihir. Okay. So sihir ini dari segi bahasa memalingkan sesuatu dari hakikat kebenarannya kepada yang selainnya. Okay. Daripada kamus Muhaiz, mengeluarkan sesuatu dalam bentuk penampilan yang terbalik sehingga sesuatu itu mempersona dan mengagumkan yang melihatnya. Okay. Salah satu kata tafsiran daripada ulama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menerangkan bahawa sihir ini merupakan satu ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan atau ditulis sesuatu yang mendatangkan kesan dan akibat terhadap tubuh orang yang disihir atau terhadap hati dan juga akal tanpa menyentuhnya secara langsung. Ini adalah tafsir maksud sihir. Okay. So kalau kita ada yang mungkin tidak percaya akan sihir, boleh merujuk kepada dalil surah Al-Quran daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 102 dan juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga penagih arak, juga tidak akan masuk syurga orang yang percaya kepada sihir, sebagaimana tidak akan masuk syurga kepada orang yang memutuskan silaturahim. Okey, main tajuk saya pada hari ini, kita nak kena faham, pesakit nak faham bagaimana tukang sihir tu mendatangkan jin. Okey, tukang sihir ni dia bukan boleh ambil jin tu macam bela kucing. Okey, kalau macam bela kucing tak ada masalah, senang. Boleh ambil dekat pasar-pasar, dekat tepi jalan, banyak kucing-kucing yang berkeliaran, tak ada orang punya tu, dia boleh ambil bela macam tu. Untuk jin ni, untuk jin tu menjadi khadam dia, untuk jin ni menjadi hamba bagi tukang sihir tadi, tukang bomoh tadi, dia kena ada syarat-syarat dia. Dan syarat-syarat ni dia pula bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Biasanya agak sulit untuk dilakukan. Okay. Tukang sihir, okay, tukang sihir akan boleh mendapat dampingan jin, sahabat daripada jin, bersahabat dengan jin melalui sumpah laknat biasanya dengan nama jin dan juga syaitan tersebutlah. Menerusi sembelihan, dia menyembelih, dia menjamu ayam, dan semestinya bila dia nak sembelih ayam yang nak disembahkan kepada jin dan syaitan, yang tak boleh nak dibacakan Al-Quran lah, tak boleh bacakan bismillah lah, dia sembelih dengan niat untuk menjamu jin tadi, menjamu syaitan tadi. Okay. Ada juga tukang sihir yang menulis Al-Quran dengan najis. Merupakan satu penghinaan terhadap kalamullah. Okay.
Ada yang menulis Al-Quran dengan najis. Ada juga kes yang pernah saya jumpa, dia menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid. Darah haid tu sendiri merupakan satu kotoran najis, malah menghinakan lagi Al-Quran dengan menulis ayat-ayat dengan darah haid tadi. Ada juga tukang-tukang sihir, dia memuja bintang. So dia orang menilik melalui bintang-bintang. Okay. Menulis ayat Al-Quran dengan terbalik. Ini juga antara beberapa mentera yang biasanya tukang sihir ataupun ilmu-ilmu pelik-pelik yang diamalkan. Mengamalkan ayat Al-Quran dan dibaca secara songsang, secara terbalik. Saya pernah ada kes seorang pesakit, dia kata nenek dia pernah ajar baca Al-Fatihah daripada belakang, terbalik ayat Fatihah tu. Saya pun tak detailkan jugalah macam mana dia baca secara terbalik tu, tapi dia kata dia tahu surah tu surah Al-Fatihah tapi tak baca daripada depan, dia baca daripada belakang. Okey. Menilik tapak tangan. Okey, menilik tapak tangan ni juga antara ciri tukang sihir. Dia mereka-rekakan cerita-cerita. Kononnya daripada tapak tangan ni lah adanya masalah-masalah sihir, daripada tapak tangan ni lah kononnya nasib kita tak baik. So kalau nak mengubah nasib kita, nak bagi murah rezeki kita, kena buat sesuatu. Okay. Tukang sihir juga akan boleh mendatangkan jin melalui pakaian pesakit dan memuja dia. Ini antara satu pesanan bagi saya. Kalau pesakit, bila basuh baju, elakkan sidai baju-baju, terutama pakaian-pakaian dalam di luar rumah time malam. Okay. Sebab kita bimbang takut ada orang-orang yang berniat jahat mencuri pakaian dalam untuk dituju, dibuat sihir. Okay. Tukang sihir ini juga biasanya dia akan buat perjanjian tadi. Bila dia dah bagi sumpah laknat, dia sebelih binatang tanpa kalimah-kalimah Allah, tulis Al-Quran dengan najis dan sebagainya tu, maka bila jin dan syaitan tadi nampak akan kesyirikan tukang sihir, maka barulah jin dan syaitan tadi akan tunduk menjadi khadam dia, akan duduk menjadi dia punya orang suruhan dia. So maksud dia, untuk tukang sihir ini bukan mudah-mudah untuk dia mendatangkan jin sebagai khadam dia. Dia kena melakukan kesyirikan. Semakin syirik, semakin teruk kesyirikan dia, maka dia akan dapat jin dan syaitan yang semakin kuat. Macam itulah. Maksudnya kalaulah setakat dia tak solat, dia tak akan lagi tak akan datang jin sebagai khadam dia. Dia kena betul-betul syirik. Okay? Sebab tu ini sebagai salah satu panduan juga untuk pesakit. Jangan takut buat rawatan ruqyah berulang kali. Sebab kadang-kadang bila datang buat rawatan ruqyah, mungkin hanya satu ekor jin sahaja yang keluar pada satu sesi tu. So kita ruqyah lagi minggu depan. Moga-moga minggu depan keluar lagi seekor atau 2 ekor jin. Kita ulang lagi berapa banyak kali. Sebab kita jangan risau, Tok Bomoh tadi dia nak top up jin baru bukan senang. Okay? Tok Bomoh tadi dia nak top up jin baru bukan senang. Dia perlu puja-puja, dia perlu menjamu, menjampi dan sebagainya itu berulang kali. Barulah ada jin dan syaitan akan tunduk kepada dia. So kalau sebab tu kadang-kadang bagi saya sebagai pesakit, kita sendiri yang kena ada rasa kekuatan untuk lawan dan lawan. So mungkin hari ni kita buat rawatan ruqyah, jin tadi tak keluar lagi, tak keluar habis lagi. Mungkin dia baru cedera dan sebagainya. Tak mengapa, minggu depan kita buat rawatan lagi. Jin tadi yang cedera tadi juga sudah pasti akan balik kepada tuan dia. Jin tadi cedera, dia pasti akan marah kepada tuan dia, si Tok Bomoh tadi. Sebab hantar jin tadi untuk sihirkan orang tu berubat dengan Al-Quran yang menyebabkan jin tu tadi sakit. Dan banyak juga kes bila dibuat rawatan ruqyah, andai kata jin tu cedera, mati dan sebagainya, maka Tok Bomoh tadi dah kehilangan seekor khadam dia, orang suruhan dia. So dia perlu ganti, top up jin baru dan sebagainya. Ini bukan sesuatu perkara yang mudah, dia memerlukan pujaan-pujaan, memuja, dia perlukan sembahan-sembahan dan sebagainya. Okay, so benda-benda macam ni akan buat Tok Bomoh tadi semakin lemah dan semakin lemah.
Okey. Assalamualaikum, ini saya Sinar Ruqyah, salah seorang penceramah tadi dan merangkap moderator sekiranya berlaku juga hal-hal tertentu. Menampaknya macam Coach Kamarul tiba-tiba terkeluar daripada Google Meet kita. Kita akan tunggu nanti Coach akan masuk balik. Okey, dah masuk Minta balik Coach. maaf, Teruskan Coach. tadi ada notification apa entah, terklik pula dengan Zoom ni pula terklik sekali. Okey, so maksudnya sebagai pesakit jangan berputus asa dalam buat rawatan ruqyah berulang-ulang kali. Sebab kita kena faham, untuk si tukang sihir tadi, si pengupah juga biasanya nak mengupah sihir ni bukan murah-murah juga. Okey, saya pernah ada kes jin berdialog, untuk upah bagi jadi sakit tu biasanya ambil kos lebih kurang 1,000 ke 2,000. Kalau nak buat sakit si pesakit tu sampai mati biasanya dalam 3,000 4,000. So kalaulah si pesakit dah buat rawatan, perawat ruqyah dah buang jin tu, kalaulah si Tok Bomoh tadi nak top up baru ke ataupun si pengupah tadi nak top up baru ke, dia orang juga kena top up duit juga. So kita kena tengok, kita lawan siapa yang ada banyak duit. Pesakit nak jumpa perawat, nak buat rawatan kena guna duit, ataupun si tukang yang dengki tadi nak mengupah Tok Bomoh tadi juga nak kena upah yang sihir baru, kena top up duit juga. Dan biasanya kos rawatan untuk perawat ruqyah ni tak mahal mana pun, RM20-30 pun perawat tu dah senyum. So dah cukup memadai. Sedangkan kalau nak mengupah si tukang-tukang sihir ni biasanya mengambil kos ratusan dan ribuan ringgit. So hakikat dia pesakit kena kuat, kena ada kesedaran untuk terus lawan. Okey, insya-Allah tajuk saya, slide saya hari ni saya tak nak cerita panjang, ringkas saja sebab nanti pukul 11 saya ada sesi rawatan. Kita buka kepada sesi soalan, ataupun kalau ada Ustaz Sinar ada nak tambah apa-apa boleh tambah sikit dulu. Kemudian kita buka kepada sesi soalan. Terima kasih Coach. Tambahan sedikit dari saya kepada para peserta hari ini, para sahabat sekalian. Tajuk yang kita sampaikan ni walaupun ringkas, sebenarnya tajuk ni amat penting. Amat penting untuk diketahui dan difahami. Sebab ramai yang sakit kerana tidak fahamlah perkara ni. Perkara kenapa lambat sembuh, perkara tentang sihir. Ada yang menganggap sihir ni terlalu kuat, terlalu hebat, jadi perlulah jumpa Sami Buddha dari Thailand untuk dirawat. Sebab kononnya ini adalah sihir dari Siam, jadi yang hanya boleh merawatnya Tok Kong Sami dari Tok Kong Siam juga. Sebenarnya itu salah pemahaman. Jadi penting kita faham. Ini sekadar mukadimah. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut, bacalah buku, hadirilah kuliah, kursus. Kalau Coach buat lagi kursus yang untuk hadir berhadapan, datanglah. Cari jalan, pergi ke Pahang. Daripada terbang ke Sabah, kalau tinggal di Perak ke di mana bersepadan, ya, carilah masa, bawa kereta, pergilah belajar. Ini sebagai mukadimah. Sekurangnya kita sudah dapat ilmu tambahan ini, yaitu macam mana kita nak bezakan perawat yang sebenar, mana dukun, dan apa kelemahan sihir, dan juga kenapa kita lambat sembuh. Ini adalah amat penting, itulah kita sampaikan kuliah ini, walaupun dalam bentuk ringkas, tetapi kuliah ini isi dia amat penting. Jadi itu saya tambahan buat masa ini, dan kalau sesiapa yang ada soalan tu bolehlah sama ada type soalan atau tekan simbol raise hand dan tanya soalan secara lisan. Itu saja buat masa ini, saya serahkan kembali kepada Coach. Okey, kita buka kepada sesi soalan.
So terpulang sama ada nak bicara terus boleh raise hand dan juga bercakap ataupun nak soalan secara type juga boleh. Okey, kita buka kepada sesi soalan. Kalau ada soalan. Okey, jika ada soalan teruskan. Teruskan Tuan Amir. Teruskan jika ada soalan teruskan. Assalamualaikum Coach. Boleh dengar ya? Boleh, dengar, boleh. Kan? Boleh Okay. dengar. Saya nak tanya tentang kerasukan ni kan. Jin yang bercakap tu sejauh mana kita boleh terima, berapa peratus yang kita boleh percaya dia punya kata-kata tu, ataupun langsung kita tidak percaya, atau Langsung macam tak boleh persen? percaya. Okay. Tak ada persen-persen. atau- Memang tak boleh dipercayai langsung apa yang dia bicarakan. Duduk dulu Kak. Oh, Apa yang Jim cakap kita memang tak boleh percaya langsung. Cuma sekadar ambil langkah untuk berhati-hati sahaja. Sebab jin ni penuh dengan tipu daya. Kalau dia cakap betul pun macam mana kita nak buktikan dia betul juga suatu perkara yang agak sukar. So kalau dan memang sifat jin ni di saat dia tersepit, di saat anjing tersepit, dia masih lagi cuba nak menggigit kita. So macam itulah ibaratnya. Di saat kita meruqyah pesakit, jin tadi kesakitan, kesakitan akibat bacaan ayat ruqyah. Di saat dia kesakitan tu, dia masih lagi cuba untuk melaga-lagakan kita dengan jiran, dia akan cuba melaga-lagakan kita dengan rakan sekerja, dia akan berdialog bagi tahu ini rakan sekerja yang hantar, dia akan buat gaya si fulan. Memang kalau kita tengok gaya ni memang sebiji macam gaya tok kita, cara bercakap dan sebagainya. Itu lebih kepada talbis iblis, tipu daya iblis. Jangan kita percaya. Tapi sebab tu juga dalam berdialog ni kita bertanyakan soalan-soalan yang penting sahaja. Kalau ada, kita boleh bertanyakan kalau ada barang-barang yang dia tanam, dia simpan dan sebagainya, itu kita boleh tanya. Kita bertanya juga bukan niat untuk percayakan apa yang jin tu bagi tahu. Kita dengar apa yang dia dialog dengan niat untuk menguji kebenaran jin tu bercakap. So misalnya kalau kita tanya ada tanam barang sihir tak? Kemudian kerasukan tu bagi tahu kata ada tanam dekat di pasu bunga kat depan rumah. So kita boleh pergi korek dengan niat untuk menguji sama ada jin tadi bercakap benar ataupun tipu kita. Bukan kita percaya apa yang jin tu cakap. Dia berbeza. Bukan kita percaya apa yang jin tu cakap. Maka kita pun pergilah korek dekat depan rumah tu. Andai kata kita jumpa barang yang ditanam, maka kita dapat mengesahkan bahawa jin kerasukan tadi berkata benar. Namun jika kita dah korek, tak ada apa-apa kat depan tu, bermaksud jin yang kerasukan tadi menipu. Setakat gitu sahaja. Okay? Kita tak boleh langsung nak mempercayai apa yang dia kata, ini si fulan yang hantar, ini rakan sekerja yang hantar, ini bini muda yang hantar, ini bini tua yang hantar. Memang dah menjadi satu sifir dah bagi kita. Kalau orang yang berniaga kedai makan, nanti kedai sebelah hantar, kedai depan hantar. Orang yang kerja ofis, rakan sekerja ofis yang hantar dengki dan sebagainya. Orang yang ada berpoligami, maka dah menjadi lumrah isteri tua hantar, isteri muda hantar. Itu bila sebut dia macam tu, sihir saja, maka itulah soalan-soalan yang terbayang. So kita tak boleh percaya apa yang jin tu bagi tahu. Okey? Tambahan daripada Ustaz Sinar. Terima kasih Coach. Soalan yang menarik, yang baik ditanya daripada Encik Amir, dan daripada slang tu saya dengar macam dari Sabah juga. Jadi saya setuju apa yang jawapan daripada Coach Kamarul. Cuma saya ingin menambah, sebab saya ni antara perawat yang biasa berdialog dengan jin yang merasuk pesakit. Ada perawat tidak suka berdialog.
Saya jenis yang berdialog tetapi dialog yang terkawal, tidak melarat-larat ke tanya jin di kampungnya di mana, apa dia tinggal, tidak. Berdialog tu untuk berdakwah. Sebab kalau saya dapat berdakwah kepada jin itu untuk keluar secara sukarela, lagi baik. Sebab bila jin yang keluar secara sukarela, yang dengan jujur, dia tidak akan kembali lagi. Kalau pesakit kerasukan lagi kemudian hari, mungkin jin lain. Cuma tambahan dari saya ambil yang saya sambung daripada yang coach kata tu, yang kalau kita tanya pesakit, yang pesakit kerasukan tu, kita boleh tanya, dia kata di mana dia jin merasuk tu, kata dia ada jin di antara sihir. Jadi kita tanya di mana buhul sihir ditanam, dia kata di pasu bunga. Kita korek, kita jumpa. Jadi bila kita jumpa tu depan mata kita, betul lah ada ditanam. Tapi kita tidak boleh 100% percaya dengan jin tu. Sebab dia boleh, kalau kita terus percaya, nanti kita korek jumpa. Kita jumpa tu itulah betul. Tapi kalau kita percaya, lepas tu ada tambahan dari jin tu. Dia kata yang hantar tu adalah rakan sekerja yang berdengki. Dia start dah ada cucuk jarum. Mungkin rakan sekerja tu langsung tak ada, memang ada gaduh-gaduh lah di pejabat, tapi langsung tidak ada pun mengupah tukang sihir mengantar sihir. Dah jadi fitnah. Sian orang. Jadi kita jangan percaya. Bila kita tanya ada ditanam, kita korek jumpa, kerana kita jumpa itulah kita betul lah ada bukan kerana semata-mata jin tu bagi tahu. Dan ada jin yang dia suka mempermainkan pesakit dan perawat. Dia kata ada depan rumah, korek lah. Lepas tu dia kata bukan depan rumah, dekat pagar, korek. Lama-lama satu halaman rumah tu hampir berlubang, dikorek. Jangan buang masa. Ataupun dia kata kita tinggal di Kota Kinabalu, dia kata buhul sihir itu ditanam di Tawau. Antara Kota Kinabalu dengan Tawau ini seumpama Selangor dengan Terengganu. Kita pergi sana kok, cari buang masa. Jadi jangan terlalu percaya. Tapi ada dan satu lagi tambahan, ada satu keadaan jin berbohong pun tak ada masalah kepada kita. Contohnya, kalau situasi saya berdakwah kepada jin yang merasuk tu, katakan saya tanya dia kalau bukan beragama Islam, saya ajak dia masuk Islam. Kalau dia kata dia beragama Islam, saya ajak dia bertobat. Terus ada jin tu mungkin menangis, dia kata dia betul-betul nak masuk Islam, dia dengar dengan dakwah kita tentang taatlah kepada Allah supaya dapat masuk surga. Dia menangis, dia mau masuk Islam, dia mengucap. Ada orang kata mungkin berbohong saya jin tu, dan memang betul saya pernah jumpa jin nangis, mengucap kononnya. Nanti beberapa minggu akan datang rawat, jin tu ketawa, dia kata dialah jin yang dulu tu dia cuma berlakon saja masuk Islam. Ya, berlakon saja mengucap 2 kali syahadah. Itu tak ada masalah kalau dia bohong kita. Jangan kita percaya. Dia kata dia ingin mengucap, kita bawa dia mengucap yang pesakit kerasukan tu. Semoga dia betul-betul insaf, dia pergi, pesakit akan selesai masalah dia. Mungkin lepas tu tidak lagi akan diganggu. Tapi kalau jin tu datang lagi, tak ada masalah. Kalau dia berbohong, kita ruqyah lagi. Jin tu akan kepedasan, jin itu akan kesakitan dengan ayat-ayat kursi dan sebagainya. Jadi begitu cara pendekatan dia. Iaitu guna yang seperti Coach Kamaru cakap, prinsip pertama asasnya jangan percaya. Sebab kalau kita guna prinsip asas percaya, jadilah macam yang di media sosial, dialog tu melarat-larat bercakap dengan jin. Jangan, prinsip asas jangan percaya. Yang utama kita nak merawat diri kita, anak kita, orang lain, kawan kita, untuk orang Allah bagi kesembuhan, dan sekiranya ada jin itu keluar. Sama ada secara terpaksa atau keluar secara sukarela. Itu yang fokus kita, bukan jin tu cakap ni kita terus kita tanya, betulkah tak betulkah? Tak penting. Betul tidak betul, yang penting kita ruqyah, semoga Allah sembuhkan pesakit, semoga jin tu dapat hidayah, dia dapat keluar. Kalau dia tidak keluar, mungkin dia mati terbakar oleh bacaan ayat kursi dan sebagainya. Itu tambahan dari saya. Teruskan Coach. Okey, soalan yang seterusnya, bagaimana untuk mencari buhul sihir yang ditanam jika tak ditemui? Adakah keadaan lain untuk mencarinya? Dan adakah akan terbatas sihir jika tak temui buhul? InsyaAllah, okey, saya antara perawat yang sangat jarang mencari buhul sihir. Okey,
So saya lebih memfokuskan rawatan untuk buang jin daripada dalam badan. So kalau andai kata tertanam sekalipun, insya-Allah kita boleh batalkan sihir itu melalui rawatan di badan pesakit. Jin keluar daripada tubuh badan pesakit, insya-Allah kalau ada barang tertanam pun barang tu tak tinggal apa-apa lagi dah, insya-Allah. Ataupun jika kita buat rawatan pesakit kerasukan, maka kita boleh bertanyakan kepada pesakit semasa kerasukan. Tanyakan barang-barang ditanam di mana, itu juga boleh. Ataupun juga boleh juga buat solat hajat, minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk, bagi ilham di mana barang-barang sihir tertanam. Cuma bahagian untuk mencari ilham ni saya bimbang juga. Sebab kadang-kadang ilham ni juga boleh bercampur dengan bisikan-bisikan tipu daya iblis. Okay. So ataupun kalau saya panggil saya datang buat rawatan dan pagar rumah, biasanya saya akan tabur garam dan sembuh air di keliling rumah. So di saat saya tabur garam tu memang saya berniat untuk menghancurkan jika ada barang-barang sihir yang tertanam di kawasan-kawasan pagar rumah, depan rumah dan sebagainya tadi. Mudah-mudahan dengan saya tabur garam tadi meresap ke dalam tanah, juga akan menghancurkan buah-buah sihir yang ada di dalam tanah tu juga. Mudah-mudahan macam tu. Okay, so maksudnya kalau kata tak jumpa pun tak mengapa. Okay, kita fokuskan buat rawatan kepada badan. Jin tu yang dalam badan pesakit itu yang kita kena paksa dan keluarkan, insya-Allah. Tak semua kes mesti jumpa buah sihir baru sembuh. Okay, ada kes yang tanpa buah sihir jumpa pun insya-Allah sembuh juga, Allah izinkan juga sembuh. Okay, tak ada masalah bab tu. Okay, bagaimana untuk mencari akar masalah pesakit jika ada gangguan seperti sihir saka dan ain? Ini adalah proses mendiagnose. Okay? Saya seperti yang saya cakap, kalau berjumpa dengan saya ada menyediakan borang kuliah rawatan online. So dalam borang tu saya dah sediakan simptom-simptom dan tanda-tanda. Daripada itulah kita akan mendiagnose apa yang menjadi punca. Kita juga akan mendengar cerita-cerita daripada pesakit. Dia mimpi apa, dia berniaga ke, perniagaan dia macam mana, dia ada naik pangkat ke. Semua benda-benda tu, perkara-perkara tu kita akan simpulkan sebagai diagnosa kita. Okay. Dan soalan ketiga ni memang saya serahkan kepada Ustaz Sinar sajalah. Okay. Mungkin Ustaz Sinar ada jawapan untuk 3 soalan ni, tambahan. Terima kasih Coach. Tiga soalan daripada seorang penanya ni sangat cantik, banyak kita boleh manfaat, cuma kita perlu singkatkan sebab jawapan ni kalau dihuraikan memang panjang, sebab ini soalan-soalan yang memang menarik untuk sebab soalan ni bukan hanya pribadi, dia dengan soalan ni dan jawapan untuk pengajaran kepada rakan-rakan yang lain. Okey, soalan yang pertama. Bagaimana untuk mencari buhul sihir yang ditanam jika tidak ditemui? Adakah kaedah lain untuk mencarinya dan adakah yang terbatal sihir jika tidak ditemui buhul? Saya bersetuju dengan jawapan Coach Kamarul. Cuma ada penambahan. Sebenarnya huraian ini panjang. Jadi kita coba singkatkan, kita ambil poin-poin yang penting. Saya seperti juga Coach Kamarul, tidak fokus mencari buhul sihir. Fokus merawat. Dan terutama perawat-perawat yang bernaung di bawah Quranic Healing Sabah, QHS. Siapa yang ingin rawatan, kalau di Kota Kinabalu boleh pergi ke Masjid Nurul Hikmah Bukit Padang. Di sana hari Isnin dan hari Jumat ada rawatan. Dibuat selepas maghrib atau selepas isyak kalau saya tidak silap. Jadi kami dalam Quranic Healing Sabah ni saya tidak fokus kepada walaupun mungkin itu sihir, kita tidak fokus kepada mencari buhul. Dan apa yang berlaku, alhamdulillah menakjubkan, tanpa kita perlu cari, Allah bagi ilham untuk jumpa buhul sihir itu. Kita ruqyah atau ada yang belajar ilmu ruqyah, dia ruqyah mandiri, akhirnya macam ada seorang tuh, rakan tuh, saya pernah ruqyah ibu dia pun ikut kursus. Lepas tu dia pandai meruqyah anaknya sendiri, dirinya.
mereka rasa macam ada orang hantar sihir. Sebab ini perkampungan yang memang banyak orang mengamal ilmu hitam di sebelah pedalaman Sabah. Jadi dia suka baca antara dia manzil. Sampai satu peringkat dia message dalam grup kami, dia jumpa suaminya jumpa di tepi pagar di rumah kampung banyak tanah. Di dalam botol tu ada cecair warna hitam. Yang sebelum tu suaminya selalu datang ke sana tidak nampak. Tapi hari itu, yang sebelum tu dia sudah baca macam manzil setiap hari kan. Botol tu seolah-olah separuh berada di luar tanah, separuh macam di dalam tanah. Seolah-olah macam botol tu sendiri naik nampak. Sedangkan suaminya selalu lalu di kawasan pagar rumah tu tidak jumpa. Hari itu dia jumpa, mereka keluar dengan hitamnya, bila buka sedikit baunya. Terus mereka ni rendamlah di dalam air ruqyah, mereka buang. Jadi boleh jumpa. Yang menakjubkan lagi, seorang sahabat saya, peruqyah muda, baru 20-an, pergi ke hospital di Keningau. Orang ni dah lebih setahun buta, kemungkinan buta akibat sihir, sebab dulu dia nampak. Dia di ruqyah, hari pertama dia di ruqyah, dia boleh melihat kembali. Dibacakan ruqyah. Dia waktu tu berada di hospital. Esok dia susulan ruqyah, tiba-tiba seperti jatuh dari udara ke katil, waktu jatuh ke lantai, dibuka rupanya buhul sihir. Saya pernah share gambar tu di dalam grup Telegram kita. Ada rantai berbentuk cross, ada kain wikat dan ada seperti darah kering. Tiba-tiba muncul. Kemungkinan buhul tu diletakkan di alam gaib, di alam jin. Apabila kita baca ruqyah, baca manzil, Allah tunjukkan buhul tu, Allah kasih dia ke alam zahir dan nampak untuk kita musnahkan. Jadi tidak perlu dicari pun, kadang-kadang kita boleh jumpa. Kita berdoa kepada Allah, kita baca manzil, baca ruqyah, Allah takdirkan kita jumpa. Tidak cari sendiri kita. Allah yang macam tiba-tiba tergerak hati, kita cek di bantal kita. Selama ini kita rupa-rupa cek di dalam bantal, di dalam kapas, dan rupanya ada benda pula. Contohnya begitu. Jadi soalan kedua, bagaimana untuk mencari akar masalah pesakit jika ada gangguan seperti sihir, saka dan ain? Ini berdasar pengalaman. Kita boleh buat senarai, tapi yang kita akan cepat dapat apabila kita berpengalaman. Selalu kita pergi kuliah, selalu kita cuba rawat keluarga kita, bacalah dengan Al-Fatihah sejaga 3 kul. Lama-lama kita akan, bila banyak pengalaman, kita akan boleh agak. Peruqyah yang berpengalaman tu, kadang-kadang ada orang pesakit dia kata, oh, sudah 10 tahun tidak sembuh. Bila kami berdialog, bila jumpa, kalau lagi bagus kalau berjumpa kan, kami mungkin ada tu sekali jumpa pun kami dah dapat agak di mana punca masalah dia. Cuma dia sendiri tidak sedar atau dia tidak ingin, dia cuba lagi tidak mendedahkan. Mungkin punca utama dia ada belajar ilmu subhah yang dia sangka ilmu mendekat diri kepada Allah. Sebenarnya ilmu sesat. Itu punca dia. Yang masalah apabila kita cuba menasihati, dia tidak ingin dengar. Jadi dari pengalaman tu akan jumpa tu akar masalah, dan selalu ikut kursus atau ikut kuliah untuk sedikit demi sedikit akan dapat belajar tu diagnosis. Kalau begini kemungkinan ini ada masalah dia. Kalau begini ini ada masalah dia. Kemungkinan akarnya di sini. Dia pernah mungkin ada masalah dengan ibu bapa dia. Apabila kita berdialog, dia sendiri cakap dia pernah, ibu bapa dia pernah singgung. Cuma dia sangka ibu bapa dia dah maafkan dia. Sebenarnya belum. Contohnya begitu. Yang terakhir sekali, apakah yang menyebabkan saya menceburi bidang ruqyah? Adakah ada ahli keluarga yang sakit sebelum ini? Ada beberapa sebab saya menceburi dalam dunia ruqyah ni. Saya tidak akan terangkan, nanti lain kali kita boleh sambung beritahu yang sebenarnya. Tapi antara sebab dia, ibu saya kena sakit kanser waktu saya masih remaja. Ibu saya meninggal dunia kalau dari segi kedokteran akibat kanser. Waktu itu saya remaja, saya katakan perubatan moden tidak boleh merawat ibu saya. Dan waktu itu pun ada perawatan
Islam yang baca-baca Al-Quran, tapi istilah ruqyah tu belum popular. Jadi bila kita baca buku, ada sebab dalam rawatan Islam, ayat Quran, baca berzikir, doa tu adalah memohon kepada Allah. Allah Maha berkuasa. Dia boleh menyembuhkan apa sejenis penyakit. Jadi saya belajar ni, kalau sudah doktor tidak boleh rawat kanser, dalam ruqyah, dalam ilmu perawatan Islam, tidak ada istilah mustahil. Sebab kita serahkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, Allah sembuhkan. Dari situ juga antara yang menyebabkan saya minat belajar ilmu perubatan Islam ni, ilmu ruqyah. Dan ada satu tambahan tentang bukan pula mengapa saya mencuburi bidang ruqyah ni, kenapa saya belajar, tapi mengapa saya mengajar. Mengapa saya mengajar ruqyah? Asal usul saya tidak mau mendedahkan diri saya kepada awam. Saya ada kerjaya saya sendiri. Tapi apa berlaku, saya ada seorang anak murid, kawan baik, lama tidak jumpa, dia non-Muslim. Bila jumpa balik, dia sudah berkeluarga, dia bagi salam saya, Assalamualaikum. Rupanya dia kata dia telah masuk Islam. Dia masuk Islam, kami punya cerita, jumpa ibu bapa dia pun belum Islam waktu itu. Adik-beradik dia ada yang bukan Islam, ada yang dah Islam. Dia suka berdakwah. Ada adik dia dakwah, ada adik-beradik masuk Islam. Dia sebenarnya lah, saya ingin dia jadi perawat, dialah jadi guru, dan Sinar Ruqyah ini sepatutnya nama persatuan. Sinar Ruqyah Al-Hakim kalau saya tidak silap. Dialah jadi guru yang di depan, dia yang mengajar, saya di belakang tabir, saya tidak ingin menonjolkan diri. Itulah rancangan dan dia pun setuju. Dia banyak merawat juga semua. Tapi dia ajalnya duluan dari saya. Dia meninggal dunia. Jadi itu best friend saya. Jadi saya pikir mungkin Allah takdirkan memang saya juga lah yang perlu sebarkan juga ini ilmu. Sebab yang saya rancang tidak menjadi, sebab Allah lah perancangan yang sebenar, yang mutlak saya rancang. Jadi mengingatkan sahabat saya ini, saya kata dia tidak kesempatan, dia meninggal dunia. Saya yang teruskan menyebarkan ilmu ini, yang apa yang saya tahu, yang saya fahami dan saya ajar. Jadi itu antara sebab dialah kenapa saya belajar dan mengajar. Setakat ini nanti kita sambung di mungkin kuliah-kuliah akan datang. Teruskan Coach. Oke, alhamdulillah, terima kasih atas soalan tadi. Oke, ada soalan lagi? Ada soalan lagi, boleh bertanya. Sekarang pukul 10.50, kita akan berhenti pada pukul 11. Boleh lagi satu soalan ataupun dua soalan. Secara ringkas kita akan cuba jawab. Jika ada soalan, boleh jelaskan, boleh bertanya. Ada soalan bertulis Coach, yang bawah sekali. Bawah sekali ada lagi? Ada lagi. Tentang tolong ambil dan bawa barang sihir. Dalam jika kita bertanya, kalau kita hanya tolong ambil dan bawa barang sihir, adakah terkena sihir itu juga? Boleh jadi terkena juga. Okay? Sebab bila kita nak bawa barang-barang sihir itu untuk dimusnahkan, tentulah jin yang ada pada barang tu dia tahu siapa yang nak bantu. Dia konsep dia, si pembantu kepada tukang sihir juga akan terdedah kepada terkena tempias dia juga. So kalau kita nak bantu orang jangan lupa amalkan benteng diri. Itu saja. So memang kita tapi taklah semua kes jadi terkena. Dia bukanlah dia terkena sihir, dia hanya terkena tempias sahaja. Okey. Tempias daripada gangguan yang ada pada barang tu, dia tolong nak bawa pergi berjumpa dengan perawat. So mungkin jin pada yang tinggal pada barang tu dia akan rasa marah, juga akan turut ganggu orang yang bawa barang tu lah. Okey. Dia hanya tempias sahaja. Okey. Ustaz Sinar nak tambah? Terima kasih Coach. Okey, saya bagi petua atau tips lah, panduan. Sekiranya ada orang yang dia perlu, dia punya saudara, anak saudara dia kerasukan, jumpa buah sihir, dia yang diamanahkan untuk memusnahkan dan sebagainya, atau bawa pulang ke sebagainya. Jadi tips pertama, kita
benteng diri seperti coach kata, tetapi kita kena amalkan, jangan sebelum ada masalah. Kita kena amalkan baca ayat-ayat ruqyah atau manzil setiap hari, jadikan wirid harian. Jadikan wirid harian supaya satu masa kita berwirid hari ini, besok, lusa, apa, nanti 2-3 bulan akan datang muncul kita perlu bantu orang ada sakit dan kita diserahkan. Waktu itu kita dah biasa amal, insya Allah ada pendinding diri. Sebab kita dah biasa amal, wiridkan setiap hari amalan benteng diri. Itu yang pertama. Kedua, apabila kita dah nak bantu merawat, macam malam ni katakan kita perlu bantu perawat sebab saudara kita ada sakit, kita sebelum pergi ke rumah saudara atau dirawat di rumah kita bacalah doa-doa pendinding. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada beberapa doa pendinding, ada dalam buku coach dan ada juga dalam buku e-book saya yang saya pernah hadiahkan dalam grup. Kita baca tuh. Cuma yang kelebihan dia, kalau yang pertama kita sudah baca harian doa-doa pendinding, ayat-ayat ruqyah, ada masa bila kita terlupa baca doa pendinding waktu hari kita membantu merawat, insya Allah kita tidak terkena teruk. Kalaupun kita terlupa atau kita cuma sempat baca doa pindik salah bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah amalkan setiap hari, sebab dia dah sebati dengan diri kita, dengan badan kita, kita biasa amal. Ada nur sudah pada badan kita, ada cahaya keberkatan daripada membaca ayat-ayat Quran tersebut, zikir-zikir. Tapi lebih bagus lagi waktu hari kita ingin membantu atau merawat, kita pun baca doa-doa pendinding diri, bismillahirrahmanirrahim, auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan sebagainya. Saya amalkan soalnya ada 3. Bismillahirrahmanirrahim, apabila saya merawat orang sebagai pendinding, sebab dia ayat pendek senang dibaca cepat. Boleh baca di rumah, dalam kereta atau apabila sampai di rumah pesakit. Bismillahirrahmanirrahim, auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan ada satu lagi ataupun sekurang-kurangnya salah satu daripada 3 ini. Dan kalau saya merawat pula di rumah, pas itu ada budak kecil, saya selalu baca doa yang dibaca oleh Nabi kepada cucunya, yaitu uizukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lama. Baru saya hembus kepada budak-budak kecil yang dekat-dekat dalam kawasan rumah itu agar mereka tidak terkena tempias lah daripada ni. Kalau kita rawat ada kerasukan. Jadi siapa yang ingin membawa barang, nak memusnahkan ke, nak bakar tu dia diamanahkan, sebaiknya dia selalu amal wirid-wirid seperti ayat ruqyah, dan hari yang dia menolong tu sebaiknya dia bacalah doa-doa seperti bismillahirrahmanirrahim. Walaupun doa tu pindik, tapi insya Allah itu doa daripada hadis Nabi, ya, memang banyak kesannya. Memang besar kesannya. Kalau tidak berkesan, kadang-kadang mungkin kita ada tercampur ilmu betul dengan ilmu batil dalam amalan kita. Mungkin. Jadi itu saja tambahan dari saya. Teruskan coach. Okey, alhamdulillah. Itu saja untuk sesi soal jawab malam ni. Sekarang pun masa pun dah masuk ke pukul 11. Okey. Saya rasa itu saja untuk sesi kuliah pada minggu ini. Okey. Yang mana yang ada soalan-soalan lain, boleh kita teruskan soalan tu di grup Telegram juga boleh, insyaAllah. Ataupun insyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan untuk tajuk yang lain dan sesi kuliah yang lain. Okay. Untuk makluman juga, siapa yang terlepas kuliah minggu lepas, saya baru upload ke dalam YouTube kuliah minggu lepas, boleh tengok balik. Yang sesi kuliah yang minggu lepas yang bertarikh 13 Disember sudah saya upload ke YouTube, insyaAllah. Terus siapa yang terlepas minggu lepas boleh ikut. Yang seterusnya ni juga insyaAllah saya akan upload ke YouTube dalam masa 2-3 hari lagi, insyaAllah. Okay, sebagai penutup saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk ucapan penutup sebelum saya dismisskan semua. Terima kasih coach. Ada 2 poin sebelum saya simpulkan. Satu, sebab saya belum tengok di handphone, nanti minta coach ni upload link lah video YouTube tu yang kita punya kuliah. Kalau sudah, alhamdulillah, nanti saya pun mau tengok semula. Poin kedua,
para sahabat kita yang selalu ikut kuliah, kalau ada soalan karena kuliah-kuliah yang lalu masih ada persoalan, boleh tanya di kuliah yang akan datang. Walaupun tajuk mungkin berbeza, masih boleh tanya yang tajuk kuliah-kuliah yang lalu kalau minta penjelasan. Jadi itu 2 poin yang saya ingin tambah, dan kasih seterusnya penutup, saya dan juga Coach Kamarun, kami bagi share berkongsi ilmu ni untuk kita masing-masing dapat pahala. Kami mengharap kami mengajar ilmu yang betul, kami dapat pahala menjadi pahala yang kami akan bawa ke akhirat nanti, ke padang mahsyar untuk ditimbang, dan para peserta dapat ilmu ni, dapat manfaat di dunia, dapat ilmu ruqyah, boleh ruqyah keluarga sendiri atau mungkin boleh ruqyah sahabat, dan dengan amalkan ilmu-ilmu yang baik ini mungkin dapat pahala mengamalkan ilmu yang betul, yang hak, dan mendapat pahala dan menjadi manfaat juga di akhirat kelak. Jadi kami manusia biasa mungkin ada melakukan kesilapan, kami memohon maaf jika kami ada buat kesilapan, terutama sekiranya kami terkasar bahasa, tersinggung perasaan saudara-saudari semua. Jadi kami mohon maaf, kami ini manusia biasa. Jadi yang penting kita istiqomah, selalulah hadir kuliah. Kalau ada bisikan-bisikan setan itu kata janganlah hadir, boring lah. Lawan perasaan itu, hadirlah kuliah, sebab ini ilmu yang kita boleh manfaatkan dunia dan akhirat. Dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada peserta yang hadir, kepada yang istiqamah menghadir kuliah-kuliah dari dulu hingga sekarang, dan juga kami memohon maaf sekiranya tersilap kata, terkasar bahasa. Dan saya serahkan kepada Coach Kamarun untuk penutup majlis kita ini. Silakan Coach. Okey, saya juga mohon maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkata bahasa. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sebagai admin dan moderator. Okey, akhir kata juga saya juga mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan, hadiahkan seikhlas hati untuk kuliah ni demi untuk saya terus melanggan Google Meet Premium untuk mendapatkan premium supaya boleh buat kuliah melebih daripada 1 jam. Kalau ikut Google Meet sekarang, kita hanya limit masa yang free, hanya limit masa sejam je sekarang ni. Okay. So alhamdulillah saya dah langgan Google Premium untuk supaya kita boleh buat kelas selama at least 2 jam plus tu tanpa gangguan lah. Okay. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Okey, alhamdulillah yang mana semua peserta dah boleh untuk live group